Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan, buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersua di dalam satu program bagi membincangkan bagaimanakah kita sebagai seorang pelajar untuk menangani tekanan. Apa sebenarnya maksud stres ini? Student asyik cakap stres dan stres. Diorang ni tahu tak sebenarnya stres ni? Stres ni ada tahap dia dan ada cara atasi dia. So, pada hari ini kita akan kupas dengan lebih lanjut mengenai topik ini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran semua peserta pada program kita pada hari ini. Semoga kita akan memperoleh manfaat yang berguna daripada program ini, insya-Allah. Bagi memuliakan majlis, marilah kita bersama-sama menadah tangan untuk mengaminkan doa, memohon keberkatan agar segala urusan dipermudahkan. Untuk itu, majlis mempersilakan saudara Muhammad Firdaus bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas program kami Week of Mental Health Awareness yang diadakan pada hari ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhirnya, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencela-celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Firdaus atas bacaan doa itu sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, tajuk talk kita pada hari ini ialah How to Handle Your Stress yang berkisar mengenai cara bagaimana kita sebagai seorang pelajar untuk menangani tekanan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, kalimah bismillah, pembuka bicara. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita pada hari ini ialah saudara Muhammad Amirul Hayat bin Salihin atau lebih dikenali sebagai Amirul. Kini beliau merupakan seorang pelajar, sarjana muda pendidikan, bimbingan dan kaunseling dan juga kaunselor pelatih di Universiti Utara Malaysia. Beliau juga merupakan speaker Usama Said Akademik dan konsultan. Sekiranya anda mempunyai persoalan, peserta boleh komen di ruangan bawah. InsyaAllah, segala persoalan akan dijawab semasa sesi Q&A. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada saudara Amirul Hayat untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali terima kasih kepada saudari pengerusi majlis, sedap suaranya. Yang saya hormati juga kepada pengarah program, seterusnya ahli jawatan kuasa pelaksanaan program
dan seterusnya seluruh hadirin dan hadirat, saudara dan saudari sekalian, sidang penonton yang sedang menonton di live Facebook sekarang. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan topik yang saya rasakan sangat hangat, sangat menarik untuk kita kupaskan bersama-sama, iaitu bagaimana cara untuk pengendalian sesuatu tekanan ataupun stres itu berlaku. Jadi pertama sekali saya ingin sedikit memperkenalkan diri. Saya merupakan Amirul Hayat, merupakan konselor pelatih yang kini berkhidmat di School of Education di UUM, dan seterusnya saya juga sekarang masih lagi berkhidmat selaku YCS Perkama International dan selaku penceramah ataupun speaker satu untuk Samaza Academy dan Consultant. Dan ketika bersama Consultant, saya nak sharing sikit before saya pergi kepada tajuk untuk dikupaskan hari ini. Bersama dengan Consultant, sebenarnya kami telah menjelajah ke banyak negeri di seluruh Malaysia, dan bersama dengan pendidik juga, saya juga mantan presiden pendidik, kami banyak menjelajah di sekolah-sekolah di seluruh negara. Dan apa yang kita dapat lihat sebenarnya, isu berkaitan dengan tekanan, isu berkaitan dengan stres ini banyak berlaku. Bukan sahaja dalam kalangan para pelajar, tetapi juga ada juga sebenarnya dalam kalangan guru dan sebagainya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur hari ini, Cipta Pahang, tak silap saya, Cipta Pahang, atas penganjuran satu program yang saya rasa sangat menarik, dan moga-moga ilmu yang kita kongsikan hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Dan saya sebelum ni jika kita pergi talk secara face to face untuk pengetahuan semua, saya suka untuk mengajak kepada semua peserta-peserta talk saya untuk mereka catat poin-poin penting ataupun isi-isi yang rasa bermanfaat. Kemudian apa yang saya buat adalah saya akan minta semua peserta-peserta saya ketika di sekolah lah untuk mereka catat, kemudian up dekat status ke, up dekat story IG ke dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tahu sebenarnya ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang kita sharing ni, jika bermanfaat dan diamalkan oleh orang lain, pahala itu akan terus dapat kat kita walaupun kita dah mati nanti. So saya nak mengajak kepada sidang penonton pada hari ini, jika ada ilmu-ilmu ataupun isi-isi penting yang bakal saya kongsikan pada hari ini yang kalian rasakan bermanfaat dan akan bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, boleh untuk catat dan seterusnya boleh up dekat tak kisahlah story WhatsApp ke, tak kisahlah dekat story IG ke dan sebagainya. Dan jika dekat sekolah dulu saya banyak minta peserta saya, kalau up di story IG boleh tag saya dekat IG. InsyaAllah saya akan repost, dan saya kata InsyaAllah biasanya follow saya tak adalah ramai sangat dekat IG pun. Dan apa yang kita minta dekat peserta tu, kalau tag dekat kalau post up story dekat IG, tolong tag saya sebab saya akan repost balik post tersebut. Dan kebiasaannya bila saya repost, followers orang yang post tu akan meningkat. Dan majoriti mereka akan buat benda-benda macam tu. So saya nak mengajak jelas kepada semua sidang penonton ini, kalau ada ilmu yang bermanfaat, bolehlah kita sharing sama-sama. InsyaAllah jika bermanfaat, kita dapat kongsikan. Tak kisahlah ilmu ni mungkin pada kita mungkin kita rasa biasa je, tapi mungkin bermanfaat kepada orang lain, mungkin bermanfaat kepada sahabat-sahabat kita, mungkin bermanfaat kepada ahli keluarga kita dan sebagainya. So baik, topik hari ini kita akan berbincangkan tentang stres, tentang tekanan. Jadi suka untuk saya mengajak kepada sidang penonton, pertama sekali, sebelum kita nak bercakap ataupun berbicara mengenai cara-cara pengendalian satu tekanan, perkara pertama sekali yang kita perlu faham ialah kita perlu lihat ialah definisi ataupun konsep tekanan itu sendiri. Sebabnya saya dapat lihat majoriti masyarakat sekarang mereka hanya mampu untuk melabelkan mereka stres. Okey, hari ini aku stres, stres, dan semua orang stres. Tetapi mereka sendiri tak faham apa itu stres, apa definisi sebenar yang dimaksudkan dengan stres. Jadi hari ini saya akan berkongsi first sekali berkaitan dengan tips ataupun kita nak sharing tentang apa itu stres. Baiklah, menurut definisi sebenarnya, stres adalah satu tekanan
ataupun tindak balas secara fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap perubahan ataupun suatu tuntutan. Stres merupakan satu tindak balas, respon kita terhadap satu tuntutan ataupun perubahan yang berlaku dalam hidup kita yang akan mempengaruhi dari sudut fizikal kita, yang akan mempengaruhi dari sudut emosi kita dan juga yang akan mempengaruhi dari sudut mental kita. Saya ambil contoh, misalnya jika kita tidak respon terhadap suatu tekanan ataupun suatu tuntutan, kita tak akan rasa stres. Betul? Kita akan rasa stres bila kita menunjukkan respon terhadap suatu tekanan ataupun perubahan yang berlaku. Misalnya, stres itu juga boleh datang ataupun kita boleh respon ataupun kita boleh luahkan dari sudut pertama, dari sudut tingkah laku kita. Yang kedua, kita boleh stres dari sudut emosi kita. Dan kita juga boleh stres sebenarnya dari sudut kognitif kita ataupun kita panggil sebagai pemikiran kita. And then, contohlah, sebagai contoh. Misalnya yang banyak terjadi, kita ambil satu contoh yang dekat dengan kita. Ada para pelajar ni, saya jumpa sebab saya sebagai kaunselor kan, kita jumpa ramai sangat klien. Dan ada klien ataupun ada pelajar yang cakap, okay, Cik Amirul, saya stres lah sebab kena tukar inasis. Saya stres lah sebab banyak assignment dan sebagainya. Itu adalah disebabkan oleh perubahan-perubahan yang berlaku dalam hidup kita yang boleh menyebabkan kita stres. Jadi itu adalah definisi stres. Definisi stres adalah respon kita, tindak balas kita terhadap apa yang berlaku dalam hidup kita melalui perubahan dan tuntutan. Itu yang pertama, maksud kepada stres. Kemudian penting juga untuk kita faham. Yang kedua ialah berkaitan dengan jenis-jenis stres. Okey. Jenis stres, okey, ramai orang dah tahu sebenarnya. Stres yang pertama adalah berkaitan dengan stres negatif atau kita panggil sebagai distress. Ini adalah yang pertama. Kita majoriti lihatlah bahawasanya bila kita stres, dia akan menimbulkan banyak orang kata perkara-perkara negatif dalam hidup kita. Itu yang pertama, distress kita panggil. Jenis stres yang pertama. Kemudian jenis stres yang kedua pula adalah eustress, iaitu stres yang positif. Di mana stres juga mampu mendatangkan kegembiraan kepada kita. Stres juga mampu mendatangkan kegembiraan kita. Dia sebenarnya stres ini ataupun tekanan ni, dia sebenarnya banyak bergantung kepada cara kita untuk mengendalikan dia. Cara kita melihat stres tersebut. Kalau kita melihat dari sudut negatif, maka kesannya juga akan menjadi negatif. Dan jika kita melihat dari sudut positif, maka kesan dia juga akan dari sudut positif. Saya ambil satu contoh. Jika dekat sekolah ataupun dekat universiti misalnya, pensyarah kata dekat kita, okay Amirul, kamu ni macam tak ada masa depan lah. Okay, kalau kita anggap benda tu dari sudut negatif, kita akan rasa down, kita akan rasa tak semangat, kita akan rasa stres dan sebagainya. Betul? Tetapi jika kita melihat kepada eustress, iaitu stres yang positif, bila ada seorang yang cakap macam tu kat kita, bila lecturer kita, Amirul, kamu tak ada masa depan lah. Okay, bila kita melihat daripada eustress ataupun stres yang positif ini, ia akan mendatangkan satu energi yang luar biasa dalam diri kita. Kita akan bertambah motivasi, kita akan bertambah bersemangat, kita akan rasa diri kita ni akan cuba sedaya upaya untuk membuktikan bahawa kata-kata orang itu salah. Okey, faham? Dia ada dua jenis stres yang berbeza. Iaitu yang pertama, eustress, dan yang kedua ialah distress. Okey. Baik, seterusnya pula kita akan melihat bagaimana dari sudut punca-punca stres. Tadi kita dah lihat tentang definisi. Dan kita dah lihat tentang apa yang kita panggil sebagai jenis-jenis stres. Iaitu dua stres tu. Stres distress, iaitu stres yang negatif. Dan yang kedua ialah eustress, iaitu stres yang positif. Stres yang mampu untuk mendatangkan satu motivasi kepada kita. Stres yang mampu untuk memberikan kita lebih bersemangat. Okey, yang tu yang perkara awal yang kita lebih dahulu perlu tahu sebelum kita nak kendalikan stres tu dengan betul. Kemudian suka juga untuk saya kongsikan kepada semua sidang penonton pada hari ini untuk kita melihat berkaitan dengan punca-punca stres. Stres ni
kita kena faham untuk kita kendalikan ataupun untuk kita atasi ataupun kendalikan stres tu dengan baik, dengan berkaskan antara perkara penting, perkara pertama yang kita terlebih dahulu perlu tahu ialah berkaitan dengan punca-punca stres tersebut. Macam mana kita nak handle ataupun macam mana kita nak selesaikan satu masalah andai kita tak tahu di mana punca datangnya masalah tersebut. Begitu juga konsep dalam stres. Kita tak mampu untuk faham ataupun kita tak mampu untuk handle stres tersebut andai kita tak tahu mana satu punca yang menyebabkan kita stres. Okay, ya? Okay, so hari ni saya nak berkongsikan kepada sidang penonton betapa terdapatlah kita sebenarnya banyak ada punca-punca stres dan kita boleh kategorikan punca-punca stres ini kepada dua, iaitu yang pertama ialah punca dari sudut luaran dan yang kedua ialah punca daripada sudut pemikiran ataupun kita panggil sebagai dalaman kita. Satu luaran dan satu lagi dalaman. Okey, berkaitan dengan faktor ataupun punca-punca stres dari sudut luaran. Kita dapat lihatlah sebenarnya luaran ni merujuk kepada kita punya persekitaran kita. Antara perkara ataupun persekitaran yang biasanya menyebabkan seorang individu itu mengalami stres, seorang individu itu mengalami tekanan ialah daripada yang pertama yang kita dapat sifatkan ialah seperti suasana bising. Suasana bising yang berlaku di persekitaran kita banyak akan menyebabkan stres itu berlaku. Misalnya, kita dapat lihat seperti contoh kita dengar muzik yang terlalu deras ataupun kita dengar roommate kita OTP kuat sangat. Ni biasanya terjadi dekat para pelajar. Saya dapat isu-isu ni. Cik Mirul, saya stres lah. Roommate saya cakap deras sangat. Letih lah dengar dia cakap. Kemudian dia cakap pula dengan awet dia, dengan marker dia. Saya ni dah lah stres. Duduk single, stres pula dengar roommate dia cakap pasal dengan girlfriend dia. Lah bertambah stres saya. Dah lah beberapa kali ditinggalkan. Saya pernah dapat lah klien macam ni. Dia kongsikan kepada saya. Allah, saya pun rasa stres buat dengar dia cakap. Dia kata dia dah lah single. Dapat pula roommate yang 24 jam OTP dengan awet dia tak habis-habis. Tambah stres lagi. Itu berkaitan dengan persekitaran ya. Kemudian kita juga dapat lihat sebenarnya slide berkaitan dengan persekitaran. Okey. Kemudian kita dapat lihat sebenarnya antara faktor kedua dari sudut luaran ialah berkaitan dengan persekitaran kita yang agak membosankan. Okey, persekitaran yang membosankan juga sebenarnya banyak menyebabkan kita berlaku ataupun merupakan antara salah satu punca terhadap stres itu berlaku. Misalnya setengah orang setiap individu itu berbeza. Dan setengah orang bila dia tak buat apa-apa dia rasa tenang. Dia rasa okey, tenang aku hari ni aku tak buat apa-apa. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan semua sila penonton ada juga orang yang bila dia tak buat apa dia akan rasa stres. Saya pernah jumpa, dia tak ada buat apa pun, hari dia kosong dia akan berasa stres. Dan dia hidup, individu ini mereka inginkan satu cabaran. Bila dia tak buat apa, bila dia duduk dalam sekitaran yang bosan, maka dia akan berasa stres. Stres itu akan datang kepada dia. Aku stres lah hari ni, aku tak buat apa pun. Itu antara faktor stres. Dan misalnya saya kalau ikutkan, saya sendiri pun kalau saya jenis seorang yang sukakan challenge. Saya sukakan akan cabaran. Dan misalnya saya sendiri pun, saya pernah dulu lepas SPM, biasalah kan lepas SPM kan kita buat kerja-kerja part time kan dan sebagainya. Saya pernah pergi kerja dekat sebuah kilang di Pulau Pinang. Dan biasalah kalau kerja kita kat kilang ni kan kita di bahagian production ataupun bahagian pengeluaran tu kan. Hari-hari kerja yang sama, aku tekan skru je hari-hari. Setiap hari tekan skru. Hari-hari balik ke rumah stres. Mak tanya, adik kenapa muka stres je balik-balik kerja ni? Mak, adik tak larat lah dia ulang benda yang sama je tiap hari kerja. Kan kita setiap orang tu ada orang kata personality dia yang berbeza. Setengah orang dia rasa okey aku setiap hari buat rutin ni aku rasa bahagia. Tapi ada setengah orang bila dia selalu buat benda yang sama, rutin yang sama, dia akan menyebabkan dia punya persekitaran itu akan dia rasa bosan dan secara tidak langsung dia akan meninggalkan ataupun memberikan stres menjadi punca terhadap tekanan pada dalam diri kita. Okey, itu punca yang kedua dari sudut dalaman. Kemudian yang ketiga ialah berbanan kerja.
kalau sudah penonton nampak bawah ke bawah tadi tu ialah berbadan kerja. Ini merujuk kepada individu itu sendiri. Kalau biasanya pelajar, mahasiswa, biasanya kita akan rasa berbadan kerja tu berkaitan dengan assignment kan. Tambah sekarang di era pembelajaran secara online ni, majoriti orang kata apa, 100% coursework, 100% assignment. So makin bertambahlah kerja. Kalau dulu 60% assignment dan 40% final exam. Sekarang 100% assignment, 100% coursework. Maka bertambahlah kerja, maka bertambahlah tekanan, maka bertambahlah kes yang saya akan dapat. So itu antara pelajar ya. Pelajar majoriti banyak tekanan dari sudut orang kata apa? Tekanan dari sudut assignment dia, kerja dia. Kemudian kalau kita dapat lihat, kita tengok konsep yang lebih besar, mungkin dari sudut pekerja pula. Kalau ada rasidah penonton pada hari ini yang bekerja majoritinya adakah stres, mungkin akan ada stres dengan persekitaran kerja mereka, bebanan kerja mereka, kemudian mungkin ada sudut hutang dan sebagainya. Sebenarnya, dan kita cuma dapat lihat ya, kalau ada saudara dan saudari sebenarnya ada kat rumah, sebab saya dapat banyak kes, dan ada yang saya cakap, Cik Kaunselor, Cik Amirul, saya stres lah. Mak dengan ayah saya tak faham dengan saya. Mak dengan ayah saya tak faham. Saya ni dah mahasiswa banyak kerja. Kemudian mak dengan ayah pula tak faham dekat saya. Saya stres lah. Kita selalu ungkap kita stres dengan mak ayah kita. Kita cakap mak ayah kita ni tak faham dengan kita. Tapi pernah tak kita tanya diri kita, adakah kita juga pernah untuk cuba untuk memahami keadaan mak ayah kita? Why? Mak ayah kita juga manusia dan mereka juga akan mengalami tekanan, mereka juga akan mengalami stres. Kita duk paksa mak ayah kita faham kita. Kita duk cakap mak ayah aku tak faham aku nak mak ayah aku faham aku dan sebagainya. Tapi pada masa ada ketika ini, pernah tak kita tanya diri kita, adakah aku sedang usaha untuk memahami keadaan mak ayah kita? Kan kita, kalau kita sekarang kita sibuk dengan kerja. Sekejap. Saya punya kamera tak nampak ah. Okey dah. Okey. Sekarang macam saya ambil contoh Saya dapat kes banyak. Para pelajar mengadu, mak dengan ayah saya tak faham dengan saya. Mak dengan ayah saya tak boleh terima keadaan saya. Tetapi pada saat dan ketika ini, kita tak langsung untuk cuba untuk tanya pada diri kita, adakah pada saat dan ketika ini kita cuba untuk memahami keadaan mak dan ayah kita. Kan mak ayah kita ni tekanan mereka lebih besar. Mereka ada tanggungjawab yang lebih besar. Bukan saja nak jaga kita, nak jaga adik-beradik kita dan sebagainya. Nak bayar sewa rumah, sewa kereta, sewa apa lagi, bil layak, bil elektrik, bil wifi, hampa lagi. Semua mereka nak buat. Itu tekanan dekat mereka. Kan? Ini tekanan dekat kita. Jadi pada saat ketika ini kita kena saling memahami lah antara satu sama lain. Jangan terlalu mengharapkan orang lain faham kita. Tapi pada saat ketika ini kita juga perlu belajar untuk memahami orang lain. Macam tu. So itu adalah berbadan kerja. Kemudian kita dah lihat tadi faktor-faktor luaran faktor-faktor luaran, faktor-faktor persekitaran yang boleh menyebabkan seseorang individu itu mengalami stres. Okey. Kemudian kita juga stres juga boleh berpunca daripada faktor-faktor dalaman. Faktor-faktor dalaman ni ialah faktor-faktor diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berfikir dan okey, biasanya yang pertama itu, kalau semua sudah penonton dapat lihat, yang atas sekali itu ialah cara berfikir. Di mana ada individu ataupun kita sifatkan sebagai individu yang cara pemikiran dia pemikiran dia tu tak matang, macam ataupun kita anggap sebagai tak rasional. Saya ambil satu contoh, saya dah pernah dapat kes berkaitan dengan stres. Ada seorang klien ni, dia perempuan seorang klien perempuan. Kemudian dia cakap, saya cakap, kenapa kamu kerut hari ni? Cakap, hari ni saya stres. Okey, kenapa kamu stres? Sebab hari ni saya nampak, tadi saya nampak BFF saya, best friend forever saya, perempuan jugalah, keluar dengan kawan lain. Saya rasa stres lah. Sebab dia kata, sebab dia just tengok kawan dia tu, kawan baik dia tu keluar dengan kawan
kawan dia yang lain. So dia rasa stres. Saya pun tak faham kenapa benda tu. Ini adalah berkaitan dengan cara kita berfikir. Bagaimana kita kontrol otak kita. Setengah orang dia tak boleh tengok tau kawan baik dia keluar dengan kawan yang lain. Dia rasa macam terancam. Adakah dia dah tak sayang kat aku? Apa kekurangan aku dan sebagainya. Jadi kan ini banyak bergantung bagaimana cara kita berfikir. Cara kita berfikir, kalau kita terlalu berfikiran tidak matang, kita terlalu berfikiran tidak rasional, maka ia akan menjadi punca kepada berlakunya stres dalam diri kita. Itu faktor dalaman yang pertama, cara kita berfikir. Kemudian yang kedua pula ialah berkaitan dengan kesempurnaan. Ini dalam diri kita, sebenarnya kesempurnaan ni ada salah satu, merupakan satu orang kata apa, abnormal psikologi, di mana ada satu penyakit mental, saya lupa istilah dia, di mana seorang ini terlalu inginkan kepada kesempurnaan, terlalu inginkan kepada perfectionist. Kita panggil sebagai perfectionist sebab dia terlalu nakkan kesempurnaan. Misalnya ada satu macam contoh, dia ada rak buku tu. Kemudian rak tu, contoh rak baju dia tu hijau, lepas tu ada biru satu, lepas tu hijau balik. Kemudian dia benda macam tu pun kan, benda bagi kita yang manusia yang normal ni, kita rasa okey lah, stres, tak ada lah apa sangat, biasalah terselit 1, 2, 3 baju dekat situ kan. Tapi bagi orang yang ada sifat kesempurnaan dalam pemikiran otak dia ni, dia akan rasa benda tu stres. Dia akan, ya Allah, awak dah tiba-tiba ada baju satu kat sini. Lepas tu dia pun alih. Kemudian dari segi susunan dekat rumah, kalau rumah berselerak sikit pun dia rasa stres dan sebagainya. Sebab hidup dia terlalu inginkan kepada kesempurnaan. Inginkan kepada perfect. Semua dia nak tengok perfect. Kalau susunan tu daripada besar ke kecil. Kalau susunan tu, kalau penyapu dia kata kena dekat penjuru sebelah kiri, wajib ada dekat penjuru sebelah kiri. Kalau penyapu tu ada dekat sebelah kanan, dia akan stres, dia akan marah dan sebagainya. Ini cara kita berfikir, bagaimana kita kendalikan otak kita, bagaimana kita kendalikan konektif kita. Kalau kita terlalu fikirkan kesempurnaan, maka bersedialah untuk kita akan mengalami tekanan dan juga stres. Itu punca yang kedua dari sudut faktor dalaman, iaitu berkaitan dengan kesempurnaan. Kemudian yang ketiga ialah imej diri. Imej diri ni sebenarnya saya takut nak cakap, tapi ini adalah fakta yang perlu diterima. Imej diri ni yang menyebabkan berlakunya punca stres ni banyak berlaku kepada golongan-golongan kaum hawa ataupun golongan-golongan perempuan yang kadang kan kita tengok benda tu dah cantik dah, tahu tak? Kita tengok benda tu dah sempurna, dah elok tapi dia rasa benda tu okey lagi. Contoh contoh dia pakai ataupun badan dia tu kurus je, tapi dia kata, aku dah badan dia berat 45 kilo je. Normal lah kan bagi kita 45 kilo. Tapi dia kata, saya stres lah abang, badan saya berat. Padahal baru 45. Perempuan kan, contohlah, kadang tengok orang lain cantik sikit dah. Rasa, aku stres lah, aku rasa macam insecure lah, aku rasa macam tak yakin lah diri aku. Dia cantik, aku tak cantik, muka aku ada jerawat dan sebagainya. Itu berkaitan dengan orang kata apa, pemikiran kita terhadap imej diri kita sendiri. Kita terlalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita banyak bandingkan diri kita dengan orang lain, sampaikan satu tahap kita, benda pemikiran kita itu yang terlalu nakkan imej yang sempurna, nakkan cara berfikir yang tidak matang dan imej diri yang baik, seterusnya akan menyebabkan menjadi punca utama kepada berlakunya stres dalam diri kita. Baiklah, itu berkaitan dengan punca-punca stres. Jadi saya nak tekankan di sini bahawasanya secara pemahaman, kita sebelum kita mengendalikan, sebelum kita melihat kepada kaedah-kaedah untuk kita kendalikan stres, first adalah penting untuk semua individu, kepada semua sidang penonton hari ini untuk kita faham dan kita terima bahawasanya kita terlebih dahulu, sebelum kita nak selesaikan stres yang berlaku dalam hidup kita kena tahu terlebih dahulu tentang punca-punca stres kita. Tengok dulu punca stres tu datang dari mana, dan adakah datang dari faktor luaran ke, adakah datang dari faktor dalaman ke. Lepas dah tengok tentang punca-punca stres, barulah kita fikirkan tentang kaedah how to manage your stress. Faham? Lihat kepada punca-punca terlebih dahulu. Tengok adakah faktor luaran ke ataupun faktor dalaman ke yang menyebabkan aku stres. Kemudian seterusnya kita lihat kepada
punca-punca stres. Punca-punca stres. Kita sebenarnya maaf. Kita dah lihat tadi kita dah lihat tentang definisi stres. Kita dah lihat tentang jenis-jenis stres. Kita dah lihat tentang punca-punca stres. Dan sekarang kita tengok pula, jika kita tak mampu untuk kendalikan stres ni dengan baik, jika kita tak mampu untuk kendalikan stres ni dengan bijak, jika kita terus biarkan hidup kita terus dalam keadaan tekanan, terus dalam keadaan stres, apa kesan-kesan yang akan berlaku. Jadi, mari kita tengok kesan yang pertama. Kesan yang pertama adalah berkaitan dengan fizikal kita. Ataupun, saya ambil yang satu pertama sekali berkaitan dengan psikologi kita. Iaitu berkaitan dengan emosi. Sebabnya, dalam sudut emosi ini adalah perkara-perkara yang kita panggil sebagai common lah. Benda yang senang ataupun benda yang general, umum untuk kita lihat. Iaitu kesan terhadap emosi kita. Pertama adalah antara kita kesan dia bila kita tak mampu untuk kendalikan stres dengan baik. Kesan yang pertama adalah dari sudut psikologi ataupun emosi, di mana emosi kita akan tidak stabil. Kita akan rasa cepat marah. Kita akan rasa benda yang kecil pun kadang kita rasa benda tu kecil je, tapi disebabkan kita rasa stres, benda tu kadang kita ambil contoh kadang benda tu ataupun kawan kita tu melawak je dengan kita. Benda tu kecil je, melawak je dengan kita, tapi disebabkan kita ada stres dalam pemikiran kita, stres pada dalam diri kita, maka benda yang lawak tu pun kita akan anggap serius. Kan? Kita akan rasa cepat marah, emosi kita tak stabil. Kemudian ada satu lagi sudut kita bincangkan, antaranya ialah dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi dan emosi, bila kita rasa stres, maka kesan dia adalah kita akan rasa satu anxiety ataupun kerisauan yang melampau. Bila kerisauan yang melampau ni, mulalah rasa tak nak makan lah dan sebagainya. Ni cik, awak tak makan hari ni. Dah aku stres hari ni, aku duk risau, aku tak hantar lagi assignment dan sebagainya. Ini adalah antara kesan-kesan stres. Yang pertama iaitu berkaitan dengan psikologi, iaitu di mana emosi kita, jika kita tak mampu kendalikan stres itu dengan baik, maka emosi kita akan tidak stabil dan kemudian kita akan rasa kerisauan yang melampau dalam diri kita. Itu yang pertama, berkaitan dengan psikologi ataupun emosi. Kedua pula kita lihat dari sudut konektif ataupun pemikiran kita, di mana majoriti kalau kita rasa terlalu stres, ia akan memberikan kesan terhadap konektif kita ataupun pemikiran kita, di mana kalau kita terus membiarkan diri kita berada dalam keadaan tekanan, berada dalam keadaan stres, kita akan, orang kata apa, kita tak dapat fokus kita tak dapat fokus kepada apa yang berlaku dalam hidup kita. Sebab apa kita tak dapat fokus? Sebab kita terlalu fikirkan tentang stres tu. Kita fikirkan tentang perkara stres tu. Contoh, stres berkaitan dengan assignment tu kan, kita terlalu fikir sangat tentang assignment tu sampai kan kita tak boleh fokus dalam hidup kita yang lain. Contoh, kita dah ataupun kita stres dalam perhubungan perhubungan ni banyak jadi. Saya dapat bila berhadapan dengan klien-klien remaja, bila klien-klien mahasiswa ni, antara isu-isu yang sangat panas dibincangkan ialah berkaitan dengan isu perhubungan. Saya stres lah, awek saya tu toksik, awek saya tu dia macam cepat cemburu. Saya ada klien yang kata, saya stres lah, awek saya tu dapat sangat cemburu. Saya nak keluar dengan kawan-kawan perempuan yang lain pun tak boleh. Saya nak buat group assignment dengan perempuan-perempuan lain pun tak boleh. Awek saya tu stres, dia jealous kuat sangat. Stres saya, kata macam tu. Dan jika kita terlalu memikirkan tentang stres tersebut, maka kita tak boleh fokus pada perkara-perkara lain. Contoh, dia masuk kelas pun klien saya tu masuk kelas pun, dia kata dia tak dapat fokus dah pada apa yang lecturer cakapkan, apa yang lecturer ajar. Sebab dia terlalu fikirkan tentang stres dia, stres yang awet dia yang terlalu cemburu dalam perhubungan. Itu antara kesan yang kedua dari sudut konektif, iaitu kita tak dapat fokus. Dan benda ni, bila kita tak dapat fokus, kesan yang lebih teruk adalah menyebabkan kita punya prestasi itu semakin menurun. Contoh, kalau kita pelajar, prestasi akademik kita akan semakin menurun jika kita stres. Kesan dia, jika kita sebagai pekerja, maka produktiviti kita akan menurun. Kesan dia itu. Kemudian
Itu yang kedua, iaitu dari sudut kognitif. Dan yang ketiga pula kita dapat lihat dari sudut fizikal kita. Misalnya, jika stres itu terus berada dalam hidup kita, kita tak biasanya apa yang kita dapat lihat kesan kepada individu yang mengalami stres, dia akan rasa macam tidur tak lena, kemudian dia akan rasa cepat letih dan sebagainya. Macam, yelah kita terlalu fikirkan tentang stres kan, kemudian kita pun rasa tidur tak cukup sebab setiap hari duk fikir pasal stres dan sebagainya, dan badan kita pun letih dan sebagainya. Sebab, saya ambil satu contoh, ini kajian menurut psikologi kita banyak buat research tentang psikologi dan menurut kajian psikologi tersebut, hasil dia, dapatan yang kita dapat terima adalah bila individu ini mengalami stres, bila individu ini mengalami tekanan, maka pada masa ketika itu, bila orang tu stres dan bila rasa tekanan, otak mereka akan bekerja lebih kuat daripada keadaan yang biasa. Pemikiran mereka akan bekerja lebih kuat daripada biasa. Bila kita stres, otak kita akan fikir banyak. Otak akan fikir banyak, bekerja lebih masa. Kemudian bila otak kita ni bekerja lebih masa, secara automatik, macam contoh, bila kita terlalu banyak sangat fikir, otak kita terlalu banyak bekerja, waktu tidur pun dia bekerja, waktu makan pun, sepatutnya waktu makan kan kita rehat lah kan, otak kita tak payah fikir lah apa-apa. Tapi bila kita stres, otak kita masih memikirkan, time makan pun duk fikir lah tentang stres kita. Kemudian time nak tidur, time tidur tu sepatutnya time kita punya rehat, tapi disebabkan kita stres, otak kita bekerja memikirkan tentang perkara tersebut, dan kesan dia adalah badan atau fizikal kita akan menjadi letih dan tak larat dan sebagainya. Ini antara kesan-kesan yang kita dapat lihat dia, iaitu yang pertama dari sudut kemudian yang kalau kita dapat lihat yang kat bawah sekali berkaitan dengan tingkah laku jika kita tak mampu untuk kendalikan stres ini dengan baik, kesan terhadap tingkah laku kita ialah kita akan orang kata apa, bertingkah laku secara agresif. Ini yang dapat lihat sebenarnya jika kita rasa stres, biasanya macam contoh, okey, jika kita rasa stres, otak kita punya tingkah laku tu, kita para peserta diminta tunggu sebentar kerana kita ada masalah dari segi teknikal. Terima kasih. sorry saya ada masalah internet sekejap tadi. Okey, suara saya okey Okey, baik, kita teruskan kepada tingkah laku, iaitu di mana jika kita kesan stres terhadap tingkah laku, jika kita terus berada dalam keadaan stres, tingkah laku kita akan ke arah orang kata ke arah yang lebih agresif. Misalnya
kita akan contoh saya dapat kes yang dia suka hempas. Kita tengok bila member kita kan, kita tengok kat universiti member kita stres, dia hempas buku, dia hempas pintu dan sebagainya. Kalau kita kat rumah pun sendiri lah kan, tak payah kata kat orang lain lah, tengok diri sendiri senang, mudah. Kalau kita sendiri rasa stres, lepas tu bila mak ayah orang usik, bila rasa stres kena marah sikit dengan mak ayah, masuk bilik hempas pintu. Itulah orang kata apa, kesan terhadap tingkah laku kita. Kita akan bersifat lebih agresif. Kemudian ada sebenarnya saya dapat lihat kes-kes yang kita terima juga ada yang lebih teruk lah. Ini kita kategorikan sebagai depression stres tahap stres yang lebih tinggi, di mana kita dapat lihat stres tu seorang pelajar ni, di stres dia dalam masalah dalam perhubungan lah, masalah dalam perhubungan keluarga dia, stres sebab dia ada ayah tiri. Kemudian dengan selalu stres dan kesan bila dia tak dapat kendalikan stres tu dengan baik, kesan dia sampaikan dia bertingkah laku yang orang kata tak normal. Dia sanggup untuk mencederakan diri, ditorehnya tangan, ditorehnya di badan, ditorehnya di muka, dengan rasa bahawa sebenarnya kesakitan tu dapat memuaskan hati dia. Ini antara kesan-kesan stres. Bahayanya jika stres ini tak dikendalikan dengan baik, kita khawatiri bahawa akan berlaku. Sebenarnya kita tak dapat salahkan dia sebab kadang bila kita terlalu stres, otak kita tak dapat berfikir secara normal. Otak kita tak dapat berfikir secara rasional. Jadi kesan dia terhadap tingkah laku itu kadang kita sendiri tak dapat kawal. Kita sendiri tak dapat untuk handle kan. Sampaikan ada yang sanggup cederakan diri, ada yang sanggup toreh tangan, betul ada yang hantuk kepala dekat dinding pun kita pernah dapat terima. Yang sampai berdarah-darah tanya, kenapa lebam kepala ni? Saya hentuk kepala kat dinding, stres dia. Macam tu. Hentuk kepala kat dinding. Kemudian ada, tapi kesan yang paling teruk sekali yang kita dapat bertemu, yang kita dapat share lah, kajian-kajian yang kita bertemu, bila terlalu stres ni, ada sehingga kan yang sampai satu tahap yang sehingga membunuh diri. Itu antara kesan yang terbesar sekali lah yang kita dapat lihat daripada stres ni, sampaikan tahap bila kita tak mampu untuk kawal diri kita, bila kita tak boleh tahan dah dengan stres dan kepala kita, menyebabkan kita akan rasa sampai satu tahap individu tu sanggup untuk memilih, untuk melupakan faktor keluarga, kasih sayang keluarga, sanggup melupakan faktor agama dengan memilih untuk membunuh diri. Jadi benda ni penting kepada sidang penonton yang menonton pada hari ini, sangat penting untuk kita memahami tentang stres dalam hidup kita, memahami tentang langkah-langkah untuk mengatasi stres, sebab kesan-kesan dia tu tak dapat dijangka. Kesan-kesan tu mungkin benda tu tak benda tu tak penting dekat gigi kita, tetapi dengan insya-Allah dengan ilmu yang kita ada yang kita dapat pada hari ini, kita dapat share dengan orang lain. Itu adalah berkaitan dengan kesan stres Okay, next ialah berkaitan dengan langkah-langkah untuk kita atasi stres tersebut. Okay, langkah-langkah stres. Sebab ramai dalam kalangan masyarakat, diri kita sendiri, kita faham apa itu stres. Kita tahu punca-punca stres kita apa. Kita tahu kesan-kesan stres yang ada pada diri kita apa. Tapi ramai sebenarnya diri kita tak faham ataupun tak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk kita atasi stres tersebut. Okay, so hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua perkara penting, asas-asas penting untuk langkah-langkah bagi kita mengatasi stres. Okay. Baik, kalau sidang penonton dapat lihat di kaca skrin, saya dapat menyenaraikan saya telah menyeraikan beberapa langkah-langkah stres, tapi ini slide lama saya tak update slide ini sebab kita dah buat formula baru, kita dah research, kita dah buat formula baru. Langkah-langkah untuk mengatasi stres ini saya dapat simpulkan dalam 8B. Okey, 8B. Langkah untuk mengatasi stres, kita berfokuskan kepada 8B. Okey, B yang pertama ialah bernafas dengan betul, ataupun kalau saya tulis kat ayat tu yang lama punya, melakukan pernafasan yang betul. Okey, bernafas dengan betul.
adalah antara langkah untuk kita atasi stres yang ada dalam diri kita. Bernafas dengan betul sebab bila sebelum ni kan, bila saya pernah juga buat talk tentang stres ni di sekolah kan, saya cakap okey, antara langkah adik-adik untuk atasi stres atau tekanan yang ada dalam diri adik adalah bernafas dengan betul. Kemudian saya dapat terima soalan daripada para pelajar saya, budak sekolah rendah lah. Cikgu, bernafas dengan betul, adakah selama ni saya bernafas dengan salah? Dia tanya dekat saya macam tu. Bukan maksud saya bernafas dengan betul ni adalah disebabkan pernafasan anda sebelum ni salah. Umur 20 tahun dah takkan tak reti nafas lagi dengan betul. Tapi kita bercakap dalam konsep stres. Bila kita stres, antara perkara asas kita katakan sebagai perkara asas untuk kita atasi stres tersebut ialah kita melakukan pernafasan yang betul. Saya tunjukkan satu praktikal lah. Ni praktikal bagaimana kita nak bernafas dengan betul. Okey? Sila penonton tengok sini . Kalau anda sedang mengalami stres, anda sedang mengalami tekanan, perkara asas yang kita boleh lakukan ialah dengan bernafas dengan betul. Macam mana cara nak bernafas dengan betul? Okey, saya tunjuk . Dia macam ni. Kamu just bila kita rasa tekanan ke apa, just kita ikut step ni je. Kamu hanya perlu tarik nafas, kemudian lepaskan. Okey, kemudian tarik nafas, lepaskan. Tarik, lepas, tarik, lepas, tarik. Okey, kemudian lepaskan. Ini adalah orang kata pernafasan yang betul bila kita mengalami tekanan. Okey, bila kita mengalami tekanan, ini antara step-step yang saya kongsikan, perkara-perkara asas. Kita kena bertenang, kemudian bernafas dengan betul. Tak perlulah angkat tangan buat macam ni. Kamu just duduk, relax, duduk. Kalau kamu sedang berdiri, waktu tertekan tu, stres tu tengah marah berdiri, duduk. Kemudian buat kat bawah lah, jangan buat macam ni. Nanti orang tengok, orang kata apa pula tiba-tiba buat macam ni kan. Duduk bawah, just relax. Buat kat tangan macam ni. Tarik, lepaskan dekat mulut. Kemudian tarik, ini panjang sikit tarik, kemudian lepaskan. Buat sampai habis ini, kemudian lepaskan. InsyaAllah kita akan berasa lebih tenang, kita akan rasa lebih, orang kata kemarahan kita itu akan beransur pulih dan pemikiran rasional kita tu akan datang balik. Sebenarnya bila kita stres, majoriti kita akan bertindak secara tidak rasional lah. Kita akan rasa tiba-tiba je nak buat benda tu secara terus, kita bertindak agresif dan sebagainya. Tapi perkara asas yang saya kongsikan, melakukan bernafas dengan betul. B yang pertama, bernafas dengan betul. Yang saya tunjuk konsep tadi lah. Tarik, lepas. InsyaAllah jika perkara-perkara ini dapat diamalkan dengan baik, InsyaAllah kamu dapat handle stres kamu dengan baik dan berkesan. Kemudian B yang kedua ialah B yang kedua ialah kamu perlu bertenang. Setiap macam saya cakap tadi, bila tekanan yang ada jatuh pada diri kita, kita kena bertenang. Kita kena bertenang, jangan terlalu ikutkan kepada emosi, jangan terlalu diikutkan kepada perasaan. Tapi ambillah bertenang, orang kata take time untuk kita centralize balik. Kita bawa balik pemikiran kita tu ke arah yang lebih rasional. Kita jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu diikutkan sangat perasaan kamu, jangan diikutkan sangat kepada pemikiran kamu. Bila kita mengalami tekanan, cuba bawa bertenang, cuba bernafas dengan baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang saya nak berkongsikan di sini ialah berehat dan mendengar muzik. Penting sebenarnya untuk kita rasa kita mengambil take time tu, kita berehat daripada segala tekanan yang berlaku dalam hidup kita. Dan antara yang perkara yang digalakkan oleh pakar-pakar psikologi juga ialah kita mendengar alunan-alunan muzik. Dan alunan muzik ni bergantung kepada masing-masing lah. Masing-masing ada genre ataupun versi yang disukai. Macam ada setengah, macam contoh perempuan ada yang suka K-pop, ada yang suka apa genre lagi, rock ke, jiwang ke, balada ke, lagi genre apa lagi, nasyid ke apa, tak kisahlah apa. Itu sebab kalau boleh mengikut pakar, sebenarnya kita digalakkan untuk mendengar alunan atau muzik yang menenangkan . Janganlah tengah stres dibuka pula lagu rock, takutlah bertingkah laku yang lebih agresif lepas tu. Cuba ambil
cuba ambil orang kata alunan muzik yang lebih menenangkan diri kita supaya kita dapat handle stres tu dengan baik. Kemudian saya nak berkongsi juga yang keempat ialah berfikiran positif. B yang keempat ialah berfikiran positif. Iaitu stres ni stres ni kita kena faham stres itu datang daripada hasil penaksiran pemikiran kita. Stres datang hasil daripada bagaimana kita tafsir pemikiran kita tu terhadap sesuatu situasi. Faham hasil tafsiran kita terhadap satu situasi itulah akan mendatangkan stres pada diri kita. Andai kita tafsir satu situasi itu dengan baik, dengan kita redha ataupun kita menganggap suatu situasi yang jadi kat kita itu adalah hikmah, maka kita tak akan rasa stres dan sebagainya. Tetapi jika ada satu situasi itu berlaku dan penafsiran pemikiran kita ke arah negatif, maka perkara-perkara itulah yang akan mendatangkan tekanan, yang akan mendatangkan stres pada diri kita. Jadi in case what happen yang jadi pada diri kita, penting untuk kita faham dan penting untuk kita berfikiran secara positif. Itu yang penting saya itu B yang keempat, berfikiran secara positif. Kemudian B yang kelima ialah berkongsi ataupun bersenam. Bersenam is very important sebab mengikut kajian yang kita research sebelum ni, bersenam ataupun merenggangkan otot-otot pada diri kita secara tidak langsung sebenarnya mampu untuk mengeluarkan stres dari kita. Bila kita bersenam kita dapat renggangkan otot dan at the same time kita dapat keluarkan segala hormon endorfin yang ada dalam diri kita, dalam badan kita kan. Bila orang kata apa, bila badan kita dah sihat, tubuh kita dah sihat, kemudian pemikiran kita, otak kita akan semakin cerdas. Badan cergas, otak cerdas. Macam tu. So bila kita rasa tekanan, bila rasa stres, cubalah bawa untuk bersenam. Jadi kan kalau sebelum ni duduk terperuk dalam bilik saja, rasanya sekarang kalau rasa stres, duduk asyik terperuk dalam bilik je, sekarang rasa dah tiba masanya kot untuk kamu keluar, pergi bersenam. Pergi buat aktiviti yang orang kata mengeluarkan peluh supaya hormon-hormon ataupun endorfin yang ada dalam diri kita tu, segala perkara negatif tu dapat dikeluarkan. Macam tu. Kemudian itu B yang kelima. Kemudian B yang keenam adalah beriadah. Jadi tak sama dengan bersenam. Beriadah ni kita banyak bersenam tu adalah aktiviti-aktiviti yang kita buat untuk keluarkan peluh dan sebagainya. Itu bersenam. Pergi jogging ke, pergi senam aerobik ke, zumba ke, apa-apa sajalah yang mengeluarkan peluh. Itu bersenam. Kemudian kita satu lagi B yang keenam ialah beriadah. Beriadah ini merujuk kepada kita melakukan suatu aktiviti-aktiviti yang kita sukai. Tak kisahlah kita suka apa kita buat. Maksudnya kita beriadah dengan aktiviti-aktiviti yang kita suka. Contoh, setengah orang suka tengok wayang. Bila dia stres dengan assignment, dia pergi keluar dengan member-member dia pergi tengok wayang, kemudian hilang stres dia. Kemudian kalau dia rasa stres dengan contoh berpasangan kan, saya banyak dapat dengan isu-isu yang berkaitan dengan ada ni contohlah awet dia stres, kemudian dia bawa pergi shopping, kemudian hilanglah stres awet tu. Tetapi kepada wanita-wanita di luar sana, janganlah ambil kesempatan nanti nak shopping je kerja, asyik mengadu je kat boyfriend, panggil panggil abang, stres lah, jom lagi shopping. Macam tu. Janganlah sampai mengambil kesempatan yang tiba-tiba melabelkan diri kita tu stres untuk ambil kesempatan nak suruh pak kita ataupun suami kita tu bawa kita pergi shopping dan sebagainya. Itu bergantunglah pada diri masing-masing. Itu yang keenam beriadah. Melakukan aktiviti yang kita rasa kita suka buat. Supaya kita dapat menghilangkan stres yang ada dalam diri kita. Kemudian yang ketujuh ialah beribadat. Beribadat ni bergantung kepada masing-masing lah. Kalau agama Islam ada cara beribadat itu sendiri. Kalau agama Buddha ada cara beribadat sendiri. Dan kalau agama Hindu, agama Kristian juga ada cara beribadat sendiri. So
beribadat ni juga telah diklasifikasikan oleh pakar-pakar sebagai salah satu langkah untuk kita atasi stres yang ada dalam diri kita. Dan bila kita beribadat ni kan, contohlah kita ambil agama Islam sendiri kan, bila kita sembahyang, kita zikir, kita baca Al-Quran, sebenarnya perkara-perkara ini dapat menenangkan diri kita bila kita rasa diri kita dekat dengan pencipta kita. Kadang tu tak payah lagi semayang, tak payah lagi nak baca Quran, baru pergi ambil semayang saja mula rasa stres. Rasa stres, kemudian teringatlah, okey, ada penceramah kita dulu cakap antara langkah tak rasa stres ialah beribadat. Aku nak pergi semayang lah. Okey, baru nak pergi semayang, dalam perjalanan tu ambil air semayang, baru ambil semayang je sahaja tak beribadat lagi, baru ambil semayang saja dah rasa ketenangan tu dah ada. Ini ditambah pula dengan sembahyang, maka akan berasa lebih tenanglah orang yang mengalami stres tersebut. Okey, dia bergantung kepada agama masing-masing. Kita diajar bagaimana, dalam agama sendiri pun kita diajar bagaimana untuk kita handlekan ketenangan. Dan saya juga nak kongsikan satu perkara dalam berkaitan dengan beribadat ni, sebab sebab saya ingat orang kata apa, saya pernah dengar ustaz saya kongsikan kepada saya, dia cakap apa tau, berkaitan dengan stres ataupun masalah ni lah, jarak kita dengan sesuatu penyelesaian masalah bergantung kepada jarak dahi kita dengan sejadah. Saya ulang jarak kita dengan satu penyelesaian masalah, jarak diri kita dengan satu penyelesaian masalah, tak kira lah masalah apa sekalipun dalam hidup kita, stres ke tekanan ke apa, jarak kita dengan nak menyelesaikan suatu masalah ni ialah bergantung kepada jarak dahi kita dengan sejadah. Semakin dekat dahi kita dengan sejadah, maka semakin dekat diri kita dengan satu penyelesaian masalah. Ramai yang orang tak faham, ramai orang yang tak tahu tentang perkara ni. Ya, dia satu orang kata kita panggil sebagai kiasan lah, sebagai kiasan. Maksudnya semakin dekat diri kita, semakin banyak amalan kita, semakin banyak kita bersolat kan, semakin dekat kita dengan penyelesaian masalah. Sebab yang turunkan ujian daripada diri kita ni siapa? Yang turunkan ujian, yang turunkan tekanan, yang turunkan stres dalam diri kita ni ialah tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji kita. Maka kenapa kita perlu terlalu memikirkan cara-cara lain, sedangkan stres itu sedangkan kita boleh untuk beribadat dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian tu pasti dia juga tahu tentang bagaimana cara untuk atasi itu. Jadi dekatkan diri kita dengan Tuhan, maka insya-Allah segala masalah kita itu, segala tekanan yang kita alami, insya-Allah akan kita dapat selesaikan dengan cara yang baik. Kemudian itu yang ketujuh B yang ketujuh. Okey, saya simpulkan sekali lagi langkah yang boleh kita ambil jika kita mengalami tekanan. Pertama ialah bertenang, ambil masa, take time, bertenang dengan diri anda. Kemudian yang kedua ialah bernafas dengan baik. Saya dah tunjuk teori tadi, saya dah bagi praktikal tadi bagaimana cara bernafas dengan baik. Tarik nafas, lepas, tarik, lepas. Kemudian itu cara bernafas dengan betul. Kemudian yang ketiga ialah berehat dan mendengar muzik, ikut kepada genre muzik kesukaan masing-masing. Dan kemudian yang keempat ialah berfikiran positif, sentiasa berfikiran positif terhadap suatu situasi yang berlaku dalam hidup kita. Kemudian yang kelima ialah bersenam, ikut senaman apa yang anda suka. Kemudian yang keenam ialah beriadah, ikut aktiviti apa yang anda suka. Kemudian yang ketujuh ialah beribadat, dekatkan diri kita dengan pencipta kita. Kemudian yang ke-8 ialah berkongsi dengan orang yang kita percaya, berkongsi dengan orang lain. Kalau kita rasa stres, kalau kita rasa tekanan, maka kongsikan tekanan kita tu dengan orang lain, orang yang kita boleh percaya. Dan saya sebenarnya kalau boleh saya nak tunjukkan satu poster executive technical, boleh tak? Sebenarnya sekarang di Universiti Utara Malaysia kita sedang jalankan satu promosi perkhidmatan kaunseling secara percuma, di mana
ditulis itu kamu bukan bersendirian. Masih ada yang di sisi. Dan saya juga merupakan salah seorang daripada kaunselor pelatih yang kini berkhidmat di dulunya dikenali sebagai SEML, School of Education Model Language, sekarang dikenali sebagai SOE, School of Education. Saya berkhidmat di sana selaku kaunselor pelatih. Dan antara perkhidmatan yang kita sediakan adalah kaunseling individu, kaunseling kelompok, kaunseling kerjaya, kaunseling motivasi dan bimbingan dan ujian psikologi. Dan secara kesimpulannya, jika anda mengalami sebarang tekanan, stres dan sebagainya, jika anda ada masalah, bolehlah hubungi nombor yang tertera, ataupun jika tak selesa dengan kaunselor lelaki, kita ada ramai lagi. Kita ada, saya rasa lebih kurang yang kini berkhidmat di UUM, kita ada lebih daripada 100 orang kaunselor pelatih yang berkhidmat. Dan jika tak mahu orang yang ada dalam poster ni, tak apa, boleh PM, nanti kita akan sediakan ramai lagi kaunselor. Kita ada banyak pilihan dan boleh buat pilihan tepat. Untuk apa? Untuk atasi kamu punya stres. Kita akan bincang, kita akan dengar segala luahan kamu, kita akan bincang, kita akan tengok kepada punca stres kamu, kemudian sama-sama kita bincang tentang bagaimana untuk atasi stres yang kamu ada. Baiklah, jadi saya rasa masa pun dah sampai pukul 11. Saya nak beri kata-kata terakhir kepada kamu semua, kepada semua sidang penonton yang ada pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan satu saja pesanan saya, bahawasanya kita kena ingat dan kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni, setiap orang tu, kita kena faham satu perkara, setiap orang Tuhan dah susunkan jalan cerita kehidupan yang berbeza-beza dalam hidup kita. Rezeki kita berbeza, ujian kita berbeza, stres kita berbeza. Dan jika kita mengalami stres, kita mengalami tekanan, maka kita tak perlu risau, sebab jika kita contohlah kita ditinggalkan oleh seseorang kan, seorang yang contoh kita ditinggalkan oleh seorang yang kita sayang, kita ditinggalkan oleh seorang yang kita suka, jangan risau, sebab pasti Tuhan akan menggantikan seorang yang jauh lebih baik pada kita daripada orang tersebut. Dan jika orang lain dekat kita, orang lain buat jahat dekat kita, kita kena faham, kita kena terima dalam hati kita bahawasanya satu hari nanti Tuhan akan balas balik kat kita. Dan kita kena faham dalam diri kita, kita tak boleh terlalu melihat kepada orang lain sampai kita terlalu, orang kata, membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa apa yang kita ada. So saya harap ilmu yang bermanfaat ilmu yang saya kongsikan sepanjang 1 jam perkongsian ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua sidang penonton, dan selamat beramal dan berkongsikan kepada orang-orang lain yang rasakan ilmu ini berguna juga kepada mereka. Dan saya akhiri ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cik Amirul Hayat atas ceramah beliau sebentar tadi. So, kita akan teruskan kepada sesi Q&A. Boleh ya Cik kita teruskan kepada soalan sesi Q&A? Boleh insya-Allah. Saya nak minum air sekejap ni. Tak apa. Okey. Bagi soalan dulu. Tak apa. Okey. Okey, soalan yang pertama yang curious oleh kita punya para peserta hari ni. Macam mana kita nak tahu simptom-simptom awal penyakit mental selain daripada stres ni Cik? Untuk soalan pertama para peserta kita kat hari ni. Terima kasih kepada saudari yang bertanyakan soalan. Saudari ke saudara? Saudari. Saudari yang bertanyakan soalan. Penonton lah ni. Okey, berkaitan dengan simptom-simptom, maafkan saya. Simptom, nak tahu simptom awal penyakit mental selain daripada stres. Okey, penyakit mental. Baik, terima kasih kepada saudari yang bertanya soalan. Saya rasa soalan yang sangat baik, sangat penting untuk kita faham dan sangat penting untuk kita terima. Dan benda ni sangat
penting untuk kita faham bagaimana simptom-simptom yang ada dalam diri kita yang boleh menyebabkan kita mengalami satu penyakit mental atau penyakit mental yang sangat berkait rapat dengan stres ialah depresi ataupun depression, depress. Dan antara simptom-simptom awal sebenarnya dia sebenarnya agak klinikal lah untuk kita bincangkan. Dan antara dari yang first ialah yang kita bernampak simptom awal ialah stres lah, dari sudut tingkah laku dia, dari sudut macam mana apa perbuatan dia sampaikan, kita tengok pada kehidupan dia, kita tengok pada tingkah laku tingkah laku dia, adakah terlalu, simptom tu dapat dilihat daripada tingkah laku, adakah tingkah laku dia terlalu agresif, adakah tingkah laku dia itu sehinggakan mencederakan diri. Itu dari sudut tingkah laku. Kemudian simptom juga boleh dilihat dari sudut pemikiran dia. Adakah dia asyik berfikir nak bunuh diri? Adakah dia berfikir untuk nak mencederakan diri? Dari sudut pemikiran dia. Simptom tu juga boleh dilihat dari sudut pemikiran dia. Dan simptom tu juga boleh dilihat dari sudut emosi dia. Bagaimana keadaan dia, adakah dia cepat marah dan sebagainya. Itu kita dapat lihat. Dan salah satu sebenarnya untuk untuk mengklasifikasikan seorang itu mengalami penyakit mental, dia perlu melalui satu proses diagnosis yang tertentu. Kita tak boleh labelkan sendiri diri kita, oh aku ada penyakit mental tau. Kita tak boleh melabelkan diri kita sendiri ada penyakit mental tu. Dan kami selaku kaunselor pun kita tak boleh melabelkan klien kita ni, aku tengok hang ni ada penyakit mental. Tak boleh macam tu. Bukan sebarangan orang boleh melabelkan seorang itu mengalami penyakit mental. Dan perkara-perkara untuk menyatakan seorang itu penyakit mental adalah yang boleh orang kata bukan nak kata mengiktiraf tu macam lain pula, mengisytiharkan seorang itu mengalami penyakit mental adalah hanya oleh golongan-golongan pakar sahaja, pakar psikiatris dan sebagainya. Itu adalah golongan yang boleh mengisytiharkan dia penyakit adalah pesakit mental. Dan pakar itu pun, pakar psikologi, pakar psikiatris itu pun bukan mereka tengok pun saja, mereka tengok saja pun mereka dah boleh labelkan dia sebagai pesakit mental. Tidak, sebab pesakit mental ni juga untuk kita isytiharkan dia betul-betul pesakit mental, dia perlu melalui beberapa ujian, beberapa kita panggil sebagai ujian psikologi, diagnosis, untuk melihat adakah dia ni mengalami penyakit mental, distress dan sebagainya. Dan sebab kalau kita tengok salah satu penyakit mental distress tu, dia juga ada beberapa tahap dia. Kalau kita rasa aku depress ni, kita tengok balik tahap-tahap dia. Adakah tahap biasa, adakah tahap sederhana, adakah tahap klinikal. Itu saya simpulkan balik. Berbalik pada iaitu bagaimana kita nak melihat simptom-simptom penyakit mental. Pertama ialah kita boleh lihat dari sudut dia punya tingkah laku. Kita juga boleh lihat daripada sudut pemikiran dia, konektif dia. Kita juga boleh lihat dari sudut bagaimana dia beremosi. Dan kita tidak boleh sebarangan untuk mengklasifikasikan seorang itu sebagai seorang pesakit mental selagi belum dia belum didiagnosis, belum mengambil ujian-ujian yang boleh menyatakan dia pesakit mental. Baiklah, saya berharap saya menjawab persoalan tersebut. Okey, terima kasih Cik Amirul. Memang jelas kepada para peserta bagaimana kita nak tahu simptom-simptom seseorang itu untuk mengalami penyakit mental. Tapi bukan kita boleh untuk iktirafkan sakit tu sendiri Cik Amirul kena pakar-pakar Okey. Soalan kedua, soalan kedua dia, adakah memendam perasaan merupakan cara baik untuk kita jika kita mempunyai masalah dengan kawan-kawan? Kalau kita punya stres ni, better memendam ni adakah cara dia okey atau tak? Sebab dia depends untuk orang tu, dia ada memendam tak. Macam mana tu Cik Amirul? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada insan yang bertanyakan soalan iaitu berkaitan dengan langkah-langkah, kita klasifikasikan langkah-langkah ataupun cara tips untuk kita bila kita berhadapan dengan stres. Dan
ini majoriti majoriti individu di luar sana, masyarakat di luar sana yang saya jumpa banyak memilih kaedah mendam, banyak memilih kaedah simpan dalam hati. Sampai kan mereka kadang lupa benda, orang kata apa, benda tu kalau kita peram lama-lama pun akhirnya dia akan meletup juga. Setuju? Benda tu, even tu dia kecil kan, benda tu benda dia kecil je, tapi kalau kita duk peram lama-lama dia akan busuk juga. Contoh buah-buahan sedap kita nak makan kan, kita nak makan buah-buahan sedap, okey makan, tapi kalau kita simpan dalam satu tempoh yang lama, lepas tu kita buka, dia akan jadi busuk juga. Sama juga dalam masalah stres kita. Sebenarnya saya tidak nafikan ada individu yang memilih untuk memendam, tapi dia bergantung kepada dia sendirilah. Ada orang yang boleh pendam dan dia boleh handle masalah tu dengan baik. Dan ada orang yang memendam sehingga kan dia memberikan tekanan kepada jiwa dan raga individu itu sendiri. Dia bergantung kepada individu lah. Tetapi bagi saya, pada pendapat peribadi, dengan memendam bukanlah satu cara yang terbaik untuk kita atasi stres kita, untuk atasi masalah kita. Cuba untuk belajar berkongsikan dengan orang lain, dan orang lain yang kita pilih itu pastikan orang yang paling kita percaya. Kita tak nak kita cerita kat orang ni, lepas tu orang ni cerita kat orang ni, orang ni cerita kat orang ni, orang ni cerita kat orang ni pula kan. Yang tu bukan menyelesaikan stres, malah bertambah stres lagi adalah. So kita tak salah untuk memendam, tetapi melihat juga kepada situasi. Jika kita rasakan dan yakin dengan diri kita pendaman itu mampu untuk atasi masalah itu, maka it's okay untuk kita pendam buat sementara waktu. Tetapi jika jika kita rasa benda tu terlalu mendatangkan tekanan kepada diri kita, maka jalan yang terbaik ialah kita berkongsikan masalah kita, berkongsikan stres kita, berkongsikan tekanan kita kepada insan-insan ataupun orang-orang yang boleh dipercayai. Antara yang boleh dipercayai adalah contohlah ahli keluarga yang terdekat kita, kawan-kawan baik kita, kawan-kawan yang kita percayalah lah. Tak maulah kawan-kawan yang depan cakap lain, belakang cakap lain, cakap dia tikam belakang kita pula, kita dia punya shock je cerita dekat dia, lepas tu at least dia cerita pula masalah kat orang lain. Itu tak macam tu. So make sure yang sebelum kamu memilih untuk bercerita dengan orang lain, pastikan orang lain tu boleh dipercayai. Dan antara orang-orang yang boleh dipercayai antaranya ialah seperti kaunselor sendiri. Kaunselor sendiri adalah antara orang profesional lah. Kaunselor adalah satu perkhidmatan profesional. Kaunseling adalah satu perkhidmatan profesional yang individu kaunselor ini boleh memiliki kemahiran. Mereka memiliki kemahiran. Kami barisan kaunselor dilatih untuk mendengar masalah orang lain, masalah orang yang mengalami stres. Kami dilatih, kami mempunyai kemahiran, kami mempunyai skill dan sebagainya. So why not untuk kita memilih orang-orang yang betul untuk kita meluahkan perasaan kita, melepaskan stres kita, melepaskan tekanan kita. Sebab jika kita risau, kita khawatiri andai perkara ini terus dipendam, andai perkara ini terus disimpan dalam hati, kita risau luka itu akan menjadi lebih parah. Saya harap saya menjawab soalan. Terima kasih. Okay, baiklah. Untuk soalan terakhir, Cik Amirul. Soalan yang terakhir iaitu faktor dalaman yang dinyatakan tadi, salah satu poin dia ialah imej diri. Saya nak bertanyakan bagaimana kalau kita nak membina self-confidence dalam diri kita tu? Itu soalan Cik Amirul. Baik, sekali lagi terima kasih kepada penonton yang bertanyakan soalan. Ini soalan yang sangat baik saya rasakan. Sangat menarik untuk kita bincangkan bersama-sama, iaitu berkaitan dengan self-confidence kita. Kita saya banyak isu-isu yang panas sekarang berkaitan dengan insecure. Kita rasa macam rendah diri kan dengan orang lain, dan bagaimana kita nak build up confidence diri kita. Bagaimana kita nak bagaimana kita nak tingkatkan keyakinan dalam diri kita
Dan antara tips-tips yang saya kongsikan kepada pelajar-pelajar saya, peserta-peserta saya di sekolah, bila kita merantau di sekolah, ini antara soalan komen yang kita terima. Yang pertama ialah perkara penting untuk kita faham, untuk kita terima ialah kita kena hargai diri kita. Hargai diri kita seadanya. Ini yang menyebabkan kita selalu rasa insecure. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ialah sebab kita sendiri tak hargai diri kita dengan seadanya. Ini ramai yang orang silap sebab kita sendiri tak hargai apa yang kita ada. Di atas dasar tersebutlah kita stres sebab kita apa yang ada kat kita ni tidak dihargai. Diri kita sendiri tak dihargai. Dan yang kedua ialah stop. Please, jika kamu nak tingkatkan keyakinan diri kamu, jika kamu nak bina self confidence dari kamu, please stop untuk bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita sering rasa stres. Misalnya sekarang kan media sosial kan, semua orang ada media sosial sendiri dan kita duduk scroll dekat IG. Contoh, seronoknya dia, pandainya dia, dapat first class degree, pandainya dia. Lepas tu scroll bawah lagi, cantiknya dia, pakaian dia lawa lah, makeup dia cantik lah, dia pakai eyeshadow apa tu. Itu kita tengok kat media sosial lah, banyak menjadi faktor. Dan dari situ kita menjadi punca kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. So, antara tips untuk kita bina keyakinan diri ialah please stop bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang itu diciptakan dengan keistimewaan yang tersendiri. Setiap manusia diciptakan dengan keunikan dia sendiri. Okey, dia mungkin lebih cantik daripada kita. Tetapi kita cuba lihat daripada sudut lain. Okey, dari sudut akademik. Oh, aku pandai lagi daripada dia. Result aku lagi cantik daripada dia. Ya memanglah dari sudut personality dia lagi lawa daripada aku. Tapi kita cuba lihat daripada sudut lain pula. Kita cuba orang kata apa, counter diri kita ni dari sudut lain pula. Kita tengok daripada sudut akademik. Oh ya, aku lagi bijak daripada. So why not aku rasa macam aku ni rendah diri. So kita cuba bina diri kita balik. Kita cuba bina keyakinan kita dengan tengok apa kelebihan yang kita ada. Jangan terlalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain sampai kita lupa apa yang kita ada. Sebab jika kita nak bandingkan dengan orang lain sampai bila pun dia tak akan selesai. Sampai bila kita akan rasa kalah. Sampai bila pun kita akan rasa kalah, sampai bila pun kita akan rasa down dan sebagainya. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. So, kalau kita nak bina image diri, nak bina keyakinan diri, please untuk stop bandingkan diri kamu dengan orang lain dan hargai diri kamu seadanya. Saya harap saya menjawab persoalan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini kerana sudi memberi ilmu yang sangat bermanfaat dan sudi berkongsi pendapat bersama kita pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini memberi pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya kita telah berada di penghujung majlis, jadi sedikit rumusan kita akan buat pada hari ini yang kita telah dapat daripada segi faktor-faktor dan juga terdapat langkah-langkah yang telah dikongsikan daripada Encik Amirul sendiri seperti bernafas, bertenang, macam nak berehat, beriadah dan berfikiran positif. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun yang indah daripada saya. Di atas dahan burung tempur melihat rusa tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa. Telanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah SWT, yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta diminta bersedia untuk scan kehadiran anda. Diingatkan sekali lagi, para peserta diminta bersedia untuk scan kehadiran. Terima kasih.